insya-Allah akan mengendalikan program ini bermula daripada awal sehingga akhir. Jadi apa khabar semua? Sihat? Cuba komen sikit kalau sihat. Jadi insya-Allah program kita pada malam ini kita buat santai-santai je. Kita bukannya program di bawah kerajaan. Jadi kita buat secara santai tapi dapat apa yang kita nak sampaikan. Jadi insya-Allah program pada malam ini seperti mana yang kamu semua maklum adalah program Road to IPT, perjalanan ke Menara Gading. Firm it before miss it. Teguhkan sebelum kehilangan. Apa tujuan program ni kita orang buat? Kita orang buat program ni sebab apa? Sebab kita pun semua tahu kan yang 28 Jun ni merupakan tarikh akhir untuk kita update permohonan UPU. Betul ke tidak? 28 Jun ni kan. Jadi kita menggunakan peluang ni untuk berkongsi informasi, berkongsi maklumat yang insya-Allah mungkin akan dapat meneguhkan pendirian, menerangkan mungkin kalau ada kesamaran dalam korang semua membuat pilihan. Jadi nak tanya sikit, dalam ni ramainya daripada negeri mana? Cuba komen sikit. Kita kasih meriah sikit malam ni. Oh, Nogori 9. Dokatlah sangat. Kita duk Yusim ni dari 9. Oh, Kedah, Penang. JDT. Oh, ini bangsa Johor ni. Ada kontroversi baru-baru ni. Ini ramai ni daripada mana? Daripada SMK ke? SMKA ke? Ataupun ada yang daripada SBP ataupun MRSM? Oh, SMK, Nazim. MRSM. Oh, sama dengan sekolah adik-beradik saya. SBP, SMK Jalan 3. Itu macam dekat je dengan nilai tu. Bandar Baru Bangi. Jadi insya-Allah pada malam ini tanpa buang masa saya nak memperkenalkanlah panel-panel kita. Insya-Allah program pada malam ini kita akan buat berbentuk forum. Kita bawa 2 orang panel khas, iaitu yang pertamanya Saudara Wafi. Apa khabar Saudara Wafi? Assalamualaikum. Boleh dengar tak Saudara Wafi? Waalaikumsalam. Jelas ke suara? InsyaAllah. Boleh kuatkan sedikit kot. Jelas ke suara? Okey, jelas. Yang lain jelas ke? Kena pegang. Yang lain macam mana? Jelas ke? Jelas. InsyaAllah. Dan yang keduanya kita akan bersama dengan Saudara Aiman. Apa khabar Saudara Aiman? Encik Aiman. Baik. Baik, jadi insya-Allah sebelum kita pergi lebih jauh, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu barisan panel kita pada malam ini insya-Allah. Yang pertamanya iaitu Saudara Wafi. Nama sebenarnya Muhammad Luqman Wafi bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di Kelantan dan sekarang tinggal di Sungai Merap. Betul? Betul. Dan merupakan lulusan sarjana muda ataupun degree Mechatronic Engineering di UTM, University Teknologi Malaysia. Betul. Yang sebelum ini beliau merupakan pelajar cemerlang di MRSM Kuala Krai dan menyambung pengajian di peringkat pra-university ataupun foundation di Asasi Dengkil UiTM. Dan cemerlang juga, cemerlang je family ni kan. Dan sekarang Saudara Wafi sedang melanjutkan pengajian di bidang sarjana ataupun master dalam bidang mekatronik juga, betul? Dalam bidang pendidikan, master. Oh, dalam bidang pendidikan di UTM. Betul, di UTM. Okey, itu panel pertama kita. Jadi panel kedua kita Encik Aiman. Okey, kita Encik Aiman. Okay, Encik Aiman ataupun nama sebenarnya Aiman Naim bin Roslan merupakan berasal daripada Selama Perak, betul? Betul. Berasal dari Selama Perak dan merupakan lepasan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi dalam bidang
Business Administration ke? Tepat sekali. Dan sekarang dan beliau juga merupakan ex matrikulasi Perlis. Sini ada yang minta matrikulasi Perlis. Cek komen sikit kalau ada. Dan beliau sedang, bukan saya. Dan beliau sekarang sedang bekerja di Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT di bahagian UPU di Putrajaya. Jadi insya-Allah itu serba sedikit mengenai panel kita pada malam ini. Seterusnya saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan flow program kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula dengan 2 pusingan dan setiap panel akan diberikan 2 soalan dan kemudian setelah selesai pusingan kita akan ada sesi soal jawab di mana para peserta boleh bertanyakan soalan kepada panel, kepada mana-mana panel yang kamu semua sukai lah. Jadi insya-Allah saya pun tak berniat untuk berbicara panjang. So, kita pun dah agak lari daripada masa yang sepatutnya kita bermula. Jadi untuk soalan yang pertama, macam seperti yang kita tahu, kita nak membincangkan berkenaan nak meneguhkan pilihan kita kan. Jadi dalam nak membuat pilihan ni, the first thing adalah kita perlu tahu kan, bagaimana kita nak buat pilihan itu kan. Kita mungkin ada banyak pilihan kan. Tapi kalau kita tak tahu apakah benda yang perlu dititik beratkan, perkara yang perlu kita tengok ataupun kita pertimbangkan ketika membuat pilihan tersebut, jadi ia tak efektif lah kan. Kita tak akan dapat pilihan yang terbaik lah kan. Jadi soalan untuk saudara Wafi, saya ingin bertanya, sebenarnya apakah perkara yang perlu dititik beratkan oleh lepasan SPM dalam memilih universiti ataupun memilih institusi pengajian? InsyaAllah, terima kasih kepada Tuan Adib atas soalan yang telah diberikan. Tentunya, sebelum itulah bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli. So ada sebelum tu ada yang ni ke, yang minta UiTM dengkil ke? Ada yang minta UiTM dengkil ke? Saya bukan nak promote dengkil kat sini, tapi saya nak bantulah siapa-siapa yang nak memilih Prayu, fasa Prayu dia. Yang pertama sekalinya, tentunya lah kan, kita nak pilih sesuatu fasa yang baru dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh ikut-ikutan lah. So kebanyakan lah junior-junior saya jumpa kan, dia akan buat apa tau, dia akan tanya kawan dia apply mana, minta mana, and then dia pun ikut juga, dia follow tanpa dia ada matlamat dia nak capai apa dekat situ. End up bila dah sampai dekat sana, maka dia tidak melakukan yang terbaik. Sayanglah sebabkan dia silap pilih awal-awal. Tapi itulah, kamu semua kat sini masih lagi belum terlambat, ada lagi peluang. So kalau tanya saya antara benda yang penting untuk tahu sebelum kita milih tempat adalah, pertama, kenal pasti kita punya pathway tu, kita nak jadi apa. Kita nak jadi apa sebenarnya in the end. Habis masuk Prayu, masuk degree, and then what's next, apa kita nak buat. Tapi jujurnya lah sejujurnya kan, tak ada siapa tahu dia nak pergi ke mana. Kadang-kadang kan, most of the time dia tak tahu dia nak pergi ke mana. Suka untuk saya kongsikan pengalaman saya sendiri. Awal masa saya nak pilih untuk masuk universiti, saya tak tahu pun kos apa yang saya nak. Saya cuma tahu time tu saya nak lari daripada medik lah. Saya nak lari daripada medik. Ada yang minta medik sini, teruskanlah. Siapa yang nak minta medik, teruskan. Ni saya lah, pilihan saya. Saya nak lari daripada medik. So apa yang saya buat adalah saya apply apa sahaja laluan yang saya boleh apply untuk ambil engineering. Sebab tak nak medik, saya ambil engineering lah. Saya pilih macam tu lah. Cuma saya tak tahu saya nak engineering apa. Sebab saya tak tahu saya nak engineering apa, so last saya ambil lah foundation. Saya ambil foundation dulu. Saya tak ambil ke diploma. Kalau you guys dah memang firm nak ambil bidang apa, contoh dah memang tahu dah ambil bidang apa, so saya memang galakkan untuk terus ambil diploma lah. Terus ambil diploma di tempat yang bersesuaian lah. Tapi kalau kita tak tahu, kita pun masih lagi tak clear apa yang kita nak,
Pandang Cam Camhi, insyaAllah boleh. Macam mana tu? Okay, tak apa, nanti saya go through balik. So kalau orang yang dia masih lagi nak ambil masa untuk fikir, dan ambil masa untuk fikir, nak tahu lebih lanjut, nak buat research lagi, saya mencadangkan kalau boleh ambil pra-university. Dan pra-university pula ada dua, sama ada kita nak ambil matrik ataupun nak ambil asasi. Asasi banyaklah, kita ada PASUM, kita ada ASPA. Kalau PASUM ni ASPA ni UPM, dan kita ada ASIP, dengki lah. Dan banyak lagi dekat tempat-tempat lain juga. UTM pun ada. UTM pun ada asasi. Cuma asasi kat UTM ni dia swasta lah. Dia mahal sikit lah. Apa yang saya nak cuba sampaikan adalah dekat pra-university, setiap antara asasi dengan tu dia berbeza kan. Dia berbeza. Jadi bila dia berbeza, kita kena pasti kita punya poin yang kedua adalah kenal pasti cara kita belajar. Ada orang dia tak boleh, dia nak belajar laju. Ada orang dia boleh untuk belajar laju, dia boleh untuk belajar dengan jadual yang pack. So kalau dia boleh, maka dia teruskan lah. Dan sejujurnya kalau tanya saya, pra-university ni tak jauh sangat dengan SPM. Apa yang kita dah ada time SPM, ataupun kita rasa macam result SPM kita tak beberapa okey, maka pilihlah pra-university untuk dapat kita panggil redemption lah, balas dendam kan. Kita nak redeem balik diri kita yang sebenarnya kita boleh. Kebanyakan lah kawan saya, betul. Kawan saya kebanyakannya bila dia dah masuk pra-university, dia lagi perform daripada dia dekat SPM. Bila dia dekat SPM. So bagi saya mana-mana universiti pun okey untuk dipilih. Cuma apa yang kita buat dekat universiti itulah yang menentukan ending kita. Apa yang kita buat dekat universiti itulah yang menentukan ending kita. Dan ada kenalan-kenalan saya kan, bila dekat MRSM dulu dia antara kira sama dengan saya lah, kira antara best student dekat sana. Tapi bila dia masuk asasi, tempat sama saya juga dengan saya, last dia pilih kawan, dia mungkin culture shock kot, tak pernah pergi tempat-tempat yang pergi tempat yang ada banyak tempat lepak. So dah sampai dekat asasi dan kita banyak tempat lepak tau. So macam setiap minggu nak keluar, nak pergi jalan-jalan, nak pergi sana sini, end up dia fail 2 subjek. Dia fail physics dan dia fail chemistry. So asasi bagi peluang lah. Dan pihak UiTM bagi peluang untuk dia ambil retest, tapi bila dia jawab retest dia tak lepas, maka dia terpaksa tukar ke UiTM lain lah. Dia masuk untuk diploma lah kat situ. So penting kita tahu diri kita macam mana. Itu nombor 2. Dan yang ketiga last sekali adalah apa? Sebaiknya kalau tanya saya, jangan jadikan jangan jadikan faktor dekat dengan rumah menjadi pilihan kita. Kalau kita pilih faktor dekat dengan rumah, maka percayalah banyak benda yang kita tak mampu untuk berdikari. Kan? Fasa pra-university, masuk ke universiti, paling penting adalah kita belajar untuk berdikari. Kan? So daripada kita belajar untuk berdikari itulah kita dapat menguasai lah, kita dapat survive kehidupan untuk ke universiti nanti. Kalau tak biasakan diri masa pra-university, takut bila masuk universiti nanti, masa degree, kita kekok ataupun kita masih lagi nak bertatih dalam nak menjaga dan menyusun diri kita. So tu tiga jawapan daripada saya lah, insyaAllah. Harap membantu dan menjawab. Kalau ada soalan boleh dekat ruangan chat je. Tuan Adik, tak dengar Tuan Adik. Mute. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wafi, minta maaf terlupa nak unmute mic tadi. Sangat satu masukan yang baik kan berkenaan bagaimana kita nak memilih universiti kan. Yang pertamanya kita kena apa? Kita kena tahu bidang apa yang kita minat, dan kemudian sebab apa? Sebab bila walaupun degree kan, saya dah berada di degree, tengok ramai kawan kita walaupun dah masuk degree still tak tahu bidang apa kan. Aku nak kerja apa? Tak apalah, apa yang ada pun jadilah kan. Dia tak jelas bidang apa yang dia nak kan. And then betul yang kedua, kena pasti cara kita belajar kan. Sebab mungkin kalau asasi ni dia agak struggle lah kan. Sebab dia banyak subjek dalam masa nak dihabiskan dalam masa 2 sem kan, iaitu dalam masa setahun. Itulah antara faktor yang boleh kita pertimbangkan bila mana kita nak pilih sama ada nak masuk matrikulasi ataupun nak masuk IPT ataupun
foundation, tamhid, apa nak diploma ataupun STPM. Jadi insya-Allah kita dah tahu kan tadi berkenaan bagaimana kita nak memilih, nak buat pilihan apakah perkara yang perlu dipertimbangkan. Kemudiannya kita nak bertanya kan kepada saudara Aiman berkenaan apakah sebenarnya pilihan-pilihan yang ada untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM dan apakah pilihan yang terbaik kan. Dan setiap pilihan tu pasti ada kelebihan ataupun kekurangannya. Jadi saya mintalah pencerahan daripada Encik Aiman berkenaan dengan perkara ni. Persilakan. Okey, baik. Semua tu suara jelas tak? Jelas jelas. Jelas Jelas kan. Pertama sekali terima kasih kepada moderator kita Adib. Actually terharulah sebab dapat datang hari ni untuk share kan. Sama-sama kita untuk bantulah mana yang boleh. Sebab saya lah cerita sejarah sikit kan. Sebelum masuk matrik lah. Lepas habis SPM, saya macam kamu semua juga baru start nak study, nak mohon apa nak mohon apa benda yang ada selepas SPM, baru macam seolah-olah macam 5 tahun kita usaha, baru kita dalam beberapa minggu kita baru nak cuba-cuba untuk nak sambung apa antara ni lah kalau kita minat kemahiran kita boleh sambung sijil contoh, and then diploma and then matrik, STPM, asasi. Saya cuma tertarik nak kongsikan yang mungkin dalam ni ramai yang boleh tahu ramai yang nak sambung apa mungkin saya rasa dah lagi expert kot, ramai yang dah buat study kan apa yang nak bidang nak sambung sebagainya. Cuma mungkin saya cerita secara ringkas je lah berkenaan dengan laluan ataupun apa pilihan terbaik Kalau sebut pilihan terbaik, saya tak dapat nak bagi pilihan terbaik. Cuma saya boleh bagi suggestion pandangan ataupun pencerahan contoh kita lepas SPM seperti saudara Wafi sebut kan, memang betul kita kena tahu kita ni nak aim apa, kita nak jadi apa supaya kita tak terhenti setakat tu. Contoh lepas SPM kita kata kita nak jadi seorang doktor lah. So pathway kita kena lalui nak ambil CJ ke, asasi ke, diploma ke. So setiap laluan tu dia ada tempoh masa Dia ada tempoh masa, dia ada perkiraan lah waktu kan. Contoh asasi lah, contoh ambil asasi. Ada orang nak ambil asasi sebab dia nak buat degree kan. So dia nampak lah sebab apa dia ambil asasi adalah dia nak cepat buat degree ataupun matrik contohnya setahun ke 2 tahun, asasi pun setahun ke 2 tahun, diploma dalam 2 ke 3 tahun. So setiap tu dia ada level kesusahan, dia ada level kesenangan dia. Kalau rasa macam kita boleh adapt nak ke asasi kan, contohnya kita boleh ambil asasi kan. Kalau rasa kita nak more kepada kemahiran, cenderung untuk minat kepada, boleh ambil CJ, tak ada masalah. Itu pun pilihan terbaik. Cumanya kalau sebab saya lepas matrikulasi, mungkin saya promote matrik sikit lah Antara benda yang saya nampak tentang matrik ni, dia punya cara belajar suasana belajar tu memang membantu. Saya dulu lepas SPM bukan seorang yang perform result pun A pun tak banyak. A tak banyak, tapi bila masuk matrik tu dia boost. Dia tolong kita punya akademik tu memang sangat baik lecturer memang sangat support, kawan-kawan. Tu pengalaman matrik lah antaranya setahun. Saya dulu ambil matrikulasi Perlis, ambil bidang perakaunan. Boleh katalah mostly akan dapat 4 flat perakaunan ni, mostly. Mostly sangat sangat susah lah. Student yang kadang-kadang dia teruk pun boleh dapat skor baik. So nanti boleh tanya macam mana pelajaran kat matrik tu kan. Sebab mungkin dia ada suasana belajar sebagainya kan. Kalau asasi dia agak laju pembelajaran dia, dan dia memang kita akan fokus untuk nak setahun kita semua benda kita nak belajar kan. Sangat banyak lah dia punya cara pembelajaran tu sangat laju. Dan saya adalah kawan dengan asasi Binta
sahabat kan, dia punya saya tanyalah dia punya pembelajaran kan, memang sangat sibuk dan diorang pun baru habis je. Hari ni saya rasa baru habis. Baru menamatkan sesi pintar yang batch baru ni kan. Dan uh, mestilah asasi ni untuk mereka yang memang nak laju belajar kan. Tak ada masalah boleh sambung asasi. Kalau rasa nak pembelajaran yang laju, nak cepat, nak buat degree boleh sambung asasi. Nak buat matrik pun boleh sambung. Matrik pun ada allowance. Asasi pun ada allowance. Semua benda-benda tu pun kita kena ambil kira lah kan. And then diploma pun pilihan yang terbaik. Sebab mungkin kita jenis yang nak study ataupun kita nak tempoh masa yang panjang untuk kita nak adapt pembelajaran tu. Ada masa tak boleh nak study dalam masa setahun kan. So dia buat 2-3 tahun dia ambil diploma dalam bidang tu. Cuma masa lah kan. So tu masa dia ambil kira jugalah. Macam contoh ada kalau pilih diploma pun kena tengok jugalah kan. Ada diploma yang kadang dia boleh sambung dekat di universiti tu juga. Kalau macam asasi pun kena make sure lah kita ni pilih asasi yang terbuka kan. Ataupun kalau rasa nak sambung asasi dekat contoh saya ambil asasi UiTM kan. Dia ada asasi yang kadang-kadang dia boleh mohon keluar daripada UiTM tu dan juga boleh sambung dekat UiTM tu. Contoh contoh dia ada asasi UiTM macam Wafi tu dia ada 5 Wafi. Ke ada 4? Untuk dia ada law, dia ada TESOL, dia ada engineering, dia ada science. Okey, tu asasi kan. Macam law dia ada 2 kan. Dia ada asasi law yang undang-undang KPM dan juga asasi law UiTM. So Betul. kita kena tahulah kalau kita rasa kita nak sambung degree dekat luar UiTM, kita pilih asasi KPM. So kalau kita pilih asasi UiTM, tiba-tiba kita tak buat study, kita pilih je asasi UiTM. And then bila nak sambung degree, kita nak keluar daripada asasi tak boleh. Sebab dalam syarat tu dah letak dah, memang hanya untuk sambung dekat asasi UiTM. Tu contoh lah. Banyak lagi asasi yang kita kena tahu sebelum kita pilih tu. Kalau saya dapat kongsikan dekat mana nak tahu tu boleh. Sekejap. Ada nampak tak skrin? Nampak tu, nampak. Nampak ke? Ini adalah contoh saya rasa memang semua orang tahu kan, panduan kan. Memang sangat berguna lah untuk kita. Kita nak tahu, kadang kita confuse. Kita tahu nak pilih apa, tapi kita tak tahu apa syarat kelayakan dia. Okey. Jadi ambil contoh lah kita nak sambung asasi, kita kena tahulah asasi apa yang ada contohnya. Contohnya kita rasa nak sambung asasi dekat contoh saya cari carian Contohlah kita nak asasi kan. Nak tahu ada berapa asasi kat Malaysia ni. So dekat sini dia akan tunjuk lah. Ada 41 asasi yang ada dan setiap asasi ni kita kena tahu dia punya syarat-syarat dan kelayakan. Terbuka kepada siapa, kategori A kan. Ada asasi yang tak buka untuk kategori B. Maksudnya asasi ni buka untuk batch korang je. In case kalau tak buat permohonan tahun ni, so tak boleh nak mohon tahun depan. Sebab dia buka untuk kategori A. So kena make sure lah pilihan-pilihan ni kan yang ada ni asasi ni semua. So boleh tengok kat syarat ni dan sebagainya. And then nak tahu diploma apa ada pun boleh type je. And then dia akan keluar semua syarat dan kita akan buat study lah sebelum kita pilih. Kadang kita ni excited nak pilih course tu kan. Kita nak pilih diploma perakaunan. Okay. Kita tak tengok pun kita punya syarat apa yang ada. Contoh kita ambil satu contoh Kita kata kita nak pilih asasi sebabkan Wafi UiTM saya raikan. Contohnya UiTM. Mungkin ramai nak ambil asasi kan. Sebab UiTM Dengkin ni antara asasi yang teramai juga. Dia punya batch tu 3 ke 4 ribu. Dan so kat sini kita dapat tengok benda yang penting adalah diambil kira adalah pastinya syarat khas ni lah. Mungkin kita semangat nak belajar asasi TESOL. Tapi mungkin grade BI kita mungkin belum cukup lah. So kalau kita tengok dalam pilihan program kita tu, kemungkinan ada yang tak ada course yang kita cari kat ni kan. So bermaksud mungkin tak lepas kelayakan lah. Macam saya sebut tadi. Yang tadi kan asasi UiTM undang-undang KPM. So dia boleh further dia punya study waktu degree dekat universiti ni. Selain daripada UiTM. Dan juga nak UiTM pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila dia dah ambil asasi UiTM, undang-undang kat UiTM, so dia kena faham lah yang hanya boleh melanjutkan di UiTM saja. So kalau dia berkeras nak sambung juga, so agak susah lah nak ubah tu kan. So
di sini memang dinyatakanlah syarat yang diletakkan oleh Universiti Awam. So sangat mudah untuk kita, sebab saya dulu pun waktu mohon UPU pun mungkin jaranglah melihat syarat ni kan, sebab kita dulu waktu zaman-zaman saya dulu sangat susah nak dapat akses sebagainya kan. Kadang-kadang nak tunggu orang bagi taklimat kan, dengar. Tapi bila kita dah tahu bersama degree, kita tahu mana pilihan-pilihan dia kan. So antaranya boleh apa orang kata explore lagi dalam ni kan. Boleh cari lagi apa kelayakan yang sesuai dengan kita dan apa mungkin cara pembelajaran kita. Sebab semua pilihan bagi saya ada terbaik kan. Sama ada kita nak ambil sijil, tak ada masalah, nak sambung asasi, nak sambung matrik, semua tu dia ada pro and cons dia, dan yang membezakan ni adalah yang beza adalah kita. Yang bezakan adalah kita yang sama belajar tu lah. Kalau kita nanti saya kongsikan apa persediaan yang perlu kita ada kan. Dan mungkin tu setakat tu saja berkenaan dengan apa pilihan yang kita ada ni adalah, kalau boleh explore dalam UPU online ni sangat banyak. Dalam ni dia hanya cerita tentang sijil, diploma dan asasi lah. Kalau nak ke matrik boleh ke website matrik. Dan mungkin itu saja untuk permulaan ni. Mungkin kita dah nampak sikit. Mungkin tak pernah buka pun ni panduan kan. Mungkin kita rasa macam nak pilih je course ni rasa layak 5A. Tapi dalam syarat dia nyatakan A tu dalam subjek apa yang kita perlu penuhi kan. Tak semua subjek yang kita 10A tapi 1C. Nak sambung medik, tak lepas lah C medik kan. Sebab dia nyatakan syarat kena ada B at least ataupun A. So itu antara orang kata penerangan saya pertama lah berkenaan dengan ni. Lihat syarat khas yang pertama kan. Lihat syarat yang ditetapkan oleh universiti ni. Ini sangat memainkan peranan yang penting lah. End up kalau merit tinggi pun, kalau syarat tak lepas satu pun, kita akan dalam sistem tu memang akan dikeluarkan lah daripada pilihan program tu. So syarat ni memang sangat penting dan mungkin malam ni kita baru tengok kan, ataupun dah familiar. Mungkin saya akan kongsikan juga kepada yang lain tak pernah buka. Rajin-rajin lah tengok syarat-syarat sebagainya. Dan cuma dari segi personal saya, dari segi nak sambung apa tu, macam asasi ataupun diploma STP kan. STP pun bagus, tak ada masalah. Mungkin dalam tempoh 1 ke 2 tahun kita belajar dalam keadaan yang mungkin dekat dengan rumah kan. Ada orang tak boleh nak belajar jauh kan, tak ada masalah. Boleh juga nak belajar dengan rumah. Ataupun kalau kita nak belajar dekat asasi, mungkin dia punya suasana sebenarnya. Sebab asasi ni kita akan belajar dekat universiti. Kalau kita belajar STP mungkin dekat rumah. Dia punya culture tu, suasana tu. Kalau matrikulasi kita belajar dekat college. Maksudnya college ni memang satu batch kita je. Memang sangat ramai. Dan lepas tu suasana tu yang membentukkan kita ni kan. Kadang-kadang suasana membantu untuk kita ni jadi lebih orang kata rajin untuk nak belajar. Macam asasi pun dia ada group yang memang support. STP pun dia ada group, mungkin tak ramai kan, bilangan kelas sikit kan. Saya study sama satu doktor dengan kawan-kawan dia. Cikgu pun support. Dan diploma pun belajar dengan di universiti juga. Dan diploma ni kalau kita dan menarik di diploma, dia boleh sambung terus kerja lah. Kalau macam asasi, tiba-tiba dia tak lulus asasi, dia nak sambung degree, nak pakai sijil asasi, sebab asasi dia tak ada sijil Dia macam fast track untuk dia nak buat ke degree tu. Maksudnya bila sambung asasi, dia aim dah. Okay, degree nak ambil apa? Mesti tahu dah nak ambil apa degree. Mesti dia tahu dah nak ambil apa degree supaya nak repeat nanti nak susah. Kalau dia gagal waktu asasi, nak repeat balik tu, dia kena ulang balik. Nak mohon balik UPU, nanti nak lepas SPM, nak ambil asasi sebagainya. Mungkin kos-kos yang ditawarkan tu tak dibuka untuk lepasan SPM term semasa kan. So antara part yang kita tengok adalah mungkin ada nampak sikit mohon je asasi ke matrik ke, nak mohon IPG pun tak ada masalah. Nak jadi cikgu, mungkin ada yang jadi cikgu. Dan setiap permohonan kita tu itulah mungkin pilihan yang kita rasa baik kan. Dan jangan rasa takut lah nak pilih apa pun kan. Mungkin tinggal lagi 20, sekarang dah 25 kan. Mungkin permohonan akan tutup 28, 3 hari lagi. So mungkin berbincang dengan family yang sebagainya, minta nasihat dan sebagainya kan. Mungkin kawan-kawan sini sebagainya. Mudah-mudahan kita akan mudah untuk nak membuat pilihan ni dengan kita inisiatif
belajar, cuba baca. Cuba banyakkan membaca apa kelayakan yang sesuai dan teliti syarat yang diletakkan oleh pihak universiti ni supaya kita tak buat pilihan yang kita rasa oh aku dah 9A, 7A. Tengok A kita tu A apa kan. Kadang A kita tu mungkin A yang tak memenuhi syarat dia. Kita rasa boleh masuk. Walhal A yang universiti nak tu dalam subjek-subjek yang dinyatakan lah. Mungkin itu saja untuk permulaan ni. So boleh rajin-rajin lah tengok panduan kan. Ada 3 hari lagi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Aiman atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi kan. Bagaimana kita nak memilih kalau UPU tu nak pilih mana, nak satu, nak letak yang atas kan. Dan metrik dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sebelum ni merupakan lepasan Tamhidi ataupun foundation di Universiti Sains Islam Malaysia. Kalau di Tamhidi di USIM ni dia adalah kata apa, asasi yang tertutup. Maksudnya bila ambil dekat USIM tu dia memang tak boleh nak ke universiti lain. Cumanya kelebihan kalau kita ambil yang apa, asasi yang macam ni kan, yang tak boleh sambung ke lain ni, kita dah secure kan, kita punya tempat dekat universiti tu kan. Mungkin result kita kurang baik kan, tapi kita akan dapat lah. Dapat tu pasti, cumanya kos yang kita nak tu mungkin tak akan dapat, tapi kita dapatlah secure tempat kita di universiti tu kan. Dan betul lah kan, berkenaan dengan result tadi kan. Mungkin saya dulu waktu SPM result saya Alhamdulillah dapat 10A kan. Cumanya ada satu lah spoil kan. Tapi bila kita anggap merit kan, bila kita merit kan, mungkin merit tinggi kan, tapi syarat khas tak cukup kan. Bila mana syarat khas tak cukup, syarat khas tak capai, memang kita tak akan dapat kos tu. Berdasarkan pengalaman saya lah. Jadi itulah, pilihlah mana-mana yang kamu semua suka. Dan kalau yang menginginkan fast track yang kata, bolehlah pertimbangkan untuk masuk ke asasi kan. Cuma asasi ni padatlah sikit kan. Kena catch up lah. Cumanya yang bagusnya kita akan dapat lah kawan-kawan yang komit nak belajar. Memang kalau masuk ke degree pun, yang dekan-dekan pun kebanyakannya adalah student daripada asasi. Itu pengalaman saya lah. Jadi insyaAllah itu untuk soalan yang kedua. Kemudian kita beralih kepada soalan yang ketiga, iaitu kepada saudara Wafi kembali. Antara salah satu pilihan untuk melanjutkan pelajaran ke IPT adalah pra-university ataupun foundation ataupun asasi. Tapi terdapat stigma kan, sangkaan yang sering menimbulkan kerisauan pada pelajar yang nak pilih pilihan tu kan. Jadi bolehkah saudara terangkan dengan lebih lanjut berkaitan perkara ni? Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya, bolehkah saudara kongsikan pengalaman saudara di asasi UiTM Ningkil ataupun di mana-manalah yang boleh diambil untuk peserta kita pada malam ini untuk memastikan kejayaan mereka ketika mana melanjutkan pelajaran kelak. InsyaAllah, dipersilakan. Boleh, insyaAllah. Soalan yang sangat baik sebenarnya. Cuma stigma tu, mungkin siapa-siapa boleh komen ke apa stigma yang dirasa kan. Ada pernah dengar stigma apa-apa ke pasal asasi? Saya baca kat ruang komen kalau ada. Kita cuba berinteraksi dengan partisipan kita. Stigma tu apa? Stigma tu macam kalau masuk asasi ni mesti macam ni. Kalau masuk macam ni susah. Okey. Daripada Faris Naim kata asasi ni susah, agak tough. Alright, lagi-lagi. Apa lagi stigma yang ada? Apa lagi tanggapan yang ada untuk asasi? Saya ni macam ibarat nak clearkan nama asasi ya. Boleh ajukan semua peluru-peluru yang ada dulu lah sebelum saya menepis. Ada lagi ke? Okey, kata tadi susah lah, tough lah. Okey. Belajar tinggi. Matrik senang tapi kompetitif tinggi sangat. Asasi payah nak dapat. Okey, alright. Lagi. Asasi payah nak dapat. Okey. Alright, so kalau tak perform asasi tak boleh sambung degree. Okey, banyak ni dia punya stigma-stigma ni. Macam mana saya nak ni? Saya nak tengok jap kat ruang chat. Okey. Alright.
Okay, saya jawab satu persatu lah daripada Faris Naim dulu, iaitu asasi susah, agak tough. Satu benda, tak ada benda yang senang kat dunia ni. Tu satu benda hakikat saya kena bagi tahulah. Nak mencapai something, so kena ready untuk berhadapan dengan susah. So kalau tak nak berhadapan dengan susah, susah lah. Dia tak boleh, dia kena hadap je dengan susah. Orang yang tak sama belajar pun susah, orang yang sama belajar pun susah, orang yang bekerja pun susah, orang tak ada kerja pun susah. Masing-masing setiap orang ada susah dia, masing-masing. Cuma mungkin kata susah ni nak dibandingkan dengan apa? Dengan institusi-institusi lain lah. Contoh macam pilihan yang ada tadi, itu matrik ataupun STPM. Kalau tanya saya, susah ataupun tak, dia depends on macam mana cara kita study lah dekat asasi tu sendiri. Sebab kalau tanya saya, masa saya dekat asasi, bila study, dia lebih meriah tau. Kalau nak bandingkan, ni jujur saya kata, nak dibandingkan dengan suasana saya kat degree, masa asasi suasana belajar tu nampak. Tapi masa degree, suasana tu dia dah mula kepada persaingan. Dia jadi macam kau, aku. Tapi kalau dulu kita teamwork tau. Sama-sama nak belajar, sama-sama nak pastikan kita boleh faham satu subjek, sama-sama nak berjaya. Dan kat situlah boleh wujudnya study group. Antara benda yang saya selalu buat lah kan, masa saya dekat asasi tu, kalau lah tak study dengan classmates, mungkin akan study sama-sama dengan roommate. Memang sangat meriah dan korang akan ingat lah all the moments yang kita study setiap malam-malam sama-sama buat projek untuk presentation sama-sama, tak tidur malam, kelakar-kelakar kawan-kawan kita yang kelakar tu. So daripada situlah kita ada semangat nak berjaya sama-sama. Dan kawan yang bagaimana tu kan, kawan yang macam mana, itulah saya panggil kita kena pilih circle yang betul lah. Dan pilih circle yang betul. Most of my friend, dia bukanlah daripada background agama pun, bukanlah daripada background orang yang family yang bagus-bagus kan. Ada yang memang daripada kampung kan. Tapi akhirnya bila kita duduk satu asasi, sama-sama duduk satu asasi, maka we are all the same. Tak kisahlah you daripada SPP ke, you daripada sekolah biasa ke, you daripada MRSM ke. Akhirnya bila dah masuk asasi, pra-universiti, iaitu asasi, kita dah satu tahap yang sama je. Jangan rasa insecure dengan orang, oh ni daripada MRSM, dia daripada SPP. Believe me, apa yang menentukan kita berjaya atau tak time tu adalah bagaimana kita bawa diri kita dekat asasi tu. So daripada circle yang baik tu lah kan, pastikan sentiasa ada orang ingatkan untuk solat, ada sentiasa orang ingatkan untuk melakukan solat hajat, sentiasa jaga solat berjemaah, makan sama-sama, berjalan sama-sama, buat aktiviti riadah sama-sama, buat kerja sama-sama, study sama-sama. Kat situlah kita akan dapat environment yang sihat, yang menyeluruh lah kalau tanya saya kan. Okay. So stigma susah atau senang, kena tengok environment, kena hadirkan diri kita dalam circle yang nak belajar. Satulah. Sebab ada orang yang memang tak nak belajar. So bila kita duduk dekat kalangan orang yang tak nak belajar, so semua dah akan jadi susah. Semua dah akan jadi susah. Last kan. Okay. Lagi apa tu? Belajar laju. Okay. Ini antara benda yang memang selalu kita dengar juga lah kan. Kita belajar laju kan. Belajar laju ni, saya tak nafikan, memang laju. Saya tak boleh tipu lah kan. Memanglah laju kan. Kat universiti lagi laju kan. Tak sempat bernafas pun sedap, ada assignment ni, ada ni kan. Dia macam masuk keluar je kan. Tapi apa yang menyebabkan kita ni boleh untuk nak catch up atau boleh nak belajar kan? Ni ada benda yang orang tak selalu buat lah. Bukan tak selalu buat, mungkin dia tak biasa. Iaitu apa yang dibuat luar kelas akan menentukan sama ada dia faham ataupun tak faham subjek tu. Sebab bila dia dalam kelas, mungkin dalam 30% ke 40% saja dia akan dapat absorb, dia akan dapat faham.
Tapi apa yang dia buat luar kelas, iaitu tutorial. Contoh kalau saya tahu lah, matrik memang dia jagalah buat tutorial. Asasi pun antara saya masa kat asasi dulu, tutorial antara benda yang dijaga. Masuk degree, buat tutorial tak buat tutorial, lecturer tak kisah. Tapi kalau kita dekat pra universiti, dia sangat pantau lah. Maksudnya akan discuss sama-sama, siapa tak siap mungkin macam-macam lah. Saya ingat dulu masa dekat asasi dengkin ni, saya punya lecturer, siapa tak siap tutorial, dia suruh duduk kat luar. Rasa macam budak-budak asrama je. Tapi itulah momen-momen yang saya ingat. Duduk luar kejap je, tu dia bagi masuk balik. Saja je nak ni kan, nak main-main dengan kita. Tapi kat situlah kita akan mula serius untuk belajar. Dan bila mana kita kata benda ni belajar laju, antara benda orang jarang buat adalah berjumpa dengan lecturer. Kita bukan tak ada jumpa lecturer. Ada orang macam, tak faham lah. Tak faham, so kita give up. Sedangkan, kita ada peluang untuk jumpa dengan lecturer. Set appointment dengan lecturer, PM lecturer, doktor saya tak faham, boleh tak saya jumpa kejap. Dan dia akan share balik dekat kita, sampai mana kita tak faham, sampai kita faham. Right? So itu antara cara nak atasi lah bila belajar laju. Kan. Dan bila kita dah faham, bila kita dah belajar, maka antara cara yang cepat untuk kita nak tangkap pembelajaran tu adalah bila mana kita share balik pada kawan-kawan kita. Nak share pada kawan-kawan kita tu dah kena biasakan ada circle lah. Ada circle of friend yang memang kita tahu dia menjaga daripada setiap sudut. Dan kita study dengan dia, kita memang bila study tu study betul-betul lah. Dia bukan study buka laptop, betul buka nota, betul main phone. Tu kita risau kan. Main phone, sedar-sedar dah 2-3 jam, dapat macam dah gelap, dah mengantuk, okay, kita tutup lah. Sadaqallahul-azim. So kita pun, pointer kita pun, Sadaqallahul-azim. Tak tahu apa jadi pointer kita. Dia tak dapat diselamatkan lah. Okay. Dan last but not least, matrik senang tapi kompetitif sangat tinggi. Matrik memang senang nak dibandingkan dengan asasi. Sebab kalau tak daripada silibus dia, asasi dia silibus dia dekat sedikit dengan universiti. Dia dekat sikit dengan universiti. Contohlah, masa saya dekat asasi dengkil, apa saya belajar adalah saya belajar coding. Masa dekat matrik pun saya tengok kawan saya belajar coding juga. Cuma coding yang saya belajar dekat asasi, dia sama macam apa dekat mana? Dekat degree. So bila saya masuk degree first year, dalam keadaan yang saya dah tahu dah macam mana nak buat C programming, saya tak fokus dalam kelas pun saya boleh jawab. Saya main-main dalam kelas pun saya boleh jawab sebabkan benda tu dah satu semester, dah 6 bulan masa dekat dengkil buat kan. Jawab latihan 3 jam dekat lab. Akan dapat something lah. Tapi akan dapat something kalau tak tiru orang. Ada orang dia just nak ambil orang punya kerja, hantar siap, nanti lala tak dapat apa pun. Kan? So kena ni lah. Kena jujur dengan diri sendiri. Susah payah kita lalui masa degree tu, masa asasi tu, itulah yang akan terbaik masa kita degree nanti. Penguasaan kita akan lebih. Kefahaman kita tu lebih. Dan kita boleh bantu lagi orang untuk kuasai apa kita kuasai kan. Dan satu benda lah kan. Satu tadi pasal matrik senang tapi kompetitif kan. Betul, sebab kan ramai masuk matrik. Saya tak tahulah macam mana UPU menyusun. Nanti kita boleh tanya pada Encik Aiman kita macam mana dia menyusun ataupun dia pakai robot saya tak tahu. Tapi yang saya dengar lah kan, pointer asasi dipandang lebih tinggi daripada pointer matrik kan. Sebab tahap kepayahan. Tapi saya tak sure, nanti saya boleh, mungkin Cik Aiman boleh clearkan balik, clarify kan. Contoh macam orang yang dapat pointer 3.7 asasi, dia akan lebih diterima dibanding orang yang dapat 4 flat matrik. Kalau certain course lah, course yang susah. Contoh macam dekat UTM ni, saya punya course mechatronic engineering, dia kena lebih 3.7 above. Barulah boleh apply course saya ni. Baru boleh apply course ni. Antara yang dia punya prerequisite dia sangat tinggi lah. Dah tak ramai lah ambil course mechatronic. Saya pun tak tahu kenapa saya ambil. Tak adalah, saya ambil mechatronic dulu. Dalam keadaan yang saya pun tak sure sama ada saya nak ambil mechanical ataupun ambil electronic ataupun sama dalam computer science. So mechatronic ni dia ada ketiga-tiga elemen tu. Dan saya boleh explore lebih lah. End up saya ambil pendidikan. Tu kita tahu rezeki Allah kan macam mana.
End up saya ambil pendidikan dalam fizik untuk apa, go through dalam fizik. So kalau tak perform asasi tak boleh sambung degree. Ni saya rasa matrik pun sama juga. Kalau tak perform, ada bakat pendidik tu, insyaAllah doakan. Okay. So kalau kita kata kan, kalau tak perform asasi tak boleh sambung degree. Okay. Nak sambung degree ni, pathway dia banyak. Antara sebab kalau kita ambil asasi dengan matrik, betul Syirul Haris. Matrik dapat CJ boleh guna untuk kerja, asasi tak. Tapi kita kena terima hakikat dekat dunia real life sekarang. Siapa je nak tengok sijil yang kalau contoh kan, kita punya tahap gaji pun dia akan lihat pada sijil kita. Dan asasi ni tak dapat lah untuk nak apply mana-mana kan. Tapi itu back kepada soalan saya awal tadi lah kan. Kalau orang tu dia punya mission dia jelas, dia nak habis asasi ni adalah untuk dia nak cepat, untuk dia nak sambung ke degree kan, maka dia akan buat yang terbaik lah. Adapun kalaulah dia tak dapat, ditakdirkan memang dia tak dapat lepas pun asasi tu kan, dia punya main mission dia bukan nak kerja terus, betul tak? Kan? Kalau orang tu dia nak kerja terus, maka baiklah dia ambil diploma ataupun ambil lebih baik. Tapi kalau dia pilih asasi tu, maksudnya dia memang nak sambung belajar lah. Itu dah dia punya mission, dia nak sambung belajar. So kalau orang tu dia tak lepas asasi sekalipun, maka apa dia akan buat adalah dia akan cuba cari jalan lain. Contoh macam kalau dekat UiTM kan, bagusnya promote saya rasa U lain pun ada juga buat macam ni. Contoh kalaulah kita tak berjaya lulus ataupun tak berjaya lepas asasi dekat UiTM Dengkil, maka dia akan bawa kita jumpa kaunseling dan dia akan berbincang dengan kita nak tak ambil diploma under UiTM. Dia akan bagi laluan. Tak perlu kita nak bersusah payah untuk nak go through sekali lagi sistem UPU semua tu, sebab dah kita dah dalam sistem dah. Kita dalam UiTM dah. Kan? So kita boleh bincang ke arah tu. If you want to sambung study dan memang tak lepas lah, asasi bukan untuk you, you dah try dan tak dapat, so you boleh sambung ke diploma lah. You akan dapat sambung ke diploma tu, walau susah macam mana pun. Tapi yang penting anda dah ada platform. Jadi masalah ni kelebihan lah. Kalau fail dekat matrik, tu nak pergi mana? Matrik dia tak boleh letak, tak apa saya tawarkan awak kat sini. Dia tak boleh sebab dia matrik je. Tapi bila masuk universiti, dia boleh tawarkan kepada kita laluan-laluan yang lain. Itulah sedikit lah kan yang boleh tu. Tapi kalau memang nak kerja, so silakan. Ambillah matrik, habis matrik tu kerja. Kalau nak betul nak kerja, ambil diploma, betul kerja. Settle politeknik pun ada, boleh ambil kat situ. So back kepada kita punya mission tu, kita nak sampai mana? Allahu'alam. Saya serahkan balik pada Tuan MC. Terima kasih kepada Saudara Wafi, satu perkongsian yang sangat mencerahkan berkenaan isu berkenaan dengan sama ada asasi ni okey ataupun tidak, susah ke asasi ni. Ya, memang saya tak nafikan asasi ni susah. Cumanya kesusahan itulah yang akan membentuk kita kalau memang kita berniat untuk sambung degree tu. So insya-Allah kan akan membantu kita degree nanti kan. Dan kalau katakan gagal di peringkat asasi kan, kalau di pengalaman saya lah di foundation di USIM, jarang lah yang gagal tu. Kalau gagal sebab dia akan ada repeat paper kan kalau gagal kan. Dan apa yang katakan nak tak lepas untuk masuk ke degree tu sangatlah kurang. Kalau ada pun mungkin seorang dua je. Tapi sebab dia akan universiti akan usahakan juga untuk masukkan kita ke universiti, mungkin kita akan tercampak lah ke fakulti Quran Sunnah mungkin, fakulti kepimpinan. Tapi yang penting kita akan sambung juga di universiti itu. Jadi itulah serba sedikit berkaitan dengan tamhidi ataupun asasi kan. Jadi seterusnya saya nak mempersilakan Saudara Aiman. Boleh tak saudara berkongsi berkaitan dengan apakah persiapan serta tip sebelum masuk ke universiti ataupun institusi pengajian tinggi yang boleh saudara kongsikan, dan berdasarkan pengalaman saudara sendirilah sebagai
pegawai di Kementerian Pengajian Tinggi, ada tak sebarang pesanan yang boleh Encik kongsikan berkenaan dengan UPU ni? Nak tutup dah permohonan UPU ni 28 ni. Ada tak sebarang pesanan? Dipersilakan. Okey, baik. Saudara Adib sekali lagi. Antara persediaan ke IPT Betul betul. Nampak ke slide? Nampak. Antara preparation kita selepas alam SPM yang kita tempuh selama 5 tahun tu, dia sebenarnya dia nak membuka mata kita lah. After 5 tahun kita belajar tu, sebenarnya kita ni akan berhadapan dengan satu alam lagi alam IPT pula. Alam IPT ni dia agak mencabar sebab parent kita dah tak tengok kita dah daripada pagi sampai petang. Parent tak tengok dah. Sebab kita dah masuk ke college, kita dah masuk ke universiti. Dia akan menguji kita banyak benda, banyak aspek yang kita akan tengok kan. So kat sini saya mungkin ada satu beberapa gambar saya nak tunjuk kan. Mungkin gambar pertama tu adalah gambar apa? Gambar otak brain power kan. So antara preparation yang boleh kita buat yang saya rasa penting lah untuk kita nak masuk nanti bulan 8 insya-Allah adalah berkenaan dengan kita punya mental kita. Preparation mental kita. Mental ni maksudnya apa? Maksudnya selama ni mungkin kita jenis orang yang macam nak study ni tunggu exam. Nak study ni nak tunggu masa ataupun waktu kat alam IPT tak boleh macam tu. Dia kena bila dah masuk alam IPT ni dia dah actually kena more kepada kena jadi proaktif lah. Kena banyak membaca. Tu keyword kena banyak membaca. Kena banyak explore. Kena banyak tahu apa yang kita nak ambil tu. Dan juga cuba latih diri kita supaya start daripada sekarang ni jangan kita rasa macam nak menerima sebab dekat universiti ni kita akan banyak nak kena cari sendiri. Kita kena banyak pergi ke library, kita kena cari. Kalau kat sekolah mungkin kita kurang benda-benda tu. Kalau dekat universiti pun kita mungkin banyak akan bertemu dengan kawan-kawan yang supportive. Kita akan jumpa mereka ni dan kita kena rapat dengan mereka. Kena cari orang bijak. Kena cari orang-orang yang memang akan tolong kita, yang boleh membantu lah, yang boleh membantu dan juga yang ada keinginan yang sama. Ada je masuk universiti ni macam-macam orang kita akan jumpa. Kita akan jumpa macam-macam orang dan kalau kita tak ada persediaan mental kita, kita tak ada mindset yang jelas, yang kita ni nak sambung tu sebab apa dan kalau kita mencari orang yang ataupun macam Sarawafi cakap kan, tertarik juga kan, satu circle yang baik ataupun lingkungan kan yang baik tu dia akan membantu otak kita juga kan supaya berfikir untuk hari-hari kita kat IPT tu sebenarnya nak diisi dengan apa. Kita mungkin ada planning kan. Antara persediaannya adalah kita buat planning kan. Sebelum kita nak masuk ni kita dah planning, kita dah tahu dah course ni berapa lama, kita dah tahu dah kita akan habis bila dan kita akan tahu apa selepas ni, what's next kan. Kena tahu dah kalau nak sambung asasi ni sebenarnya degree dia nak ambil apa tu kena clear supaya dia dah tengok syarat waktu degree tu apa. Dia dah tahu dah macam nak sambung ke diploma ke matrik ke kan. So brain power ni sangat penting sebab kalau kita tak latih daripada sekarang, kalau nak tunggu dah masuk universiti baru nak rajin, tak ada masalah boleh, tapi dia mungkin ambil masa lah. Mungkin kat universiti kita akan banyak terpengaruh ataupun kita akan banyak terikut dengan arus yang ada. Kalau kita rasa macam tak ada benda nak buat, kita akan follow lah. Kita akan follow orang lain, kita akan ikut jadual orang lain. Kita ada timetable kita. So cuba untuk buat jadual sendiri, cuba untuk berbincang, mencari sahabat yang lain. Kawan-kawan kita ramai kan. Dekat SPM ni mungkin kita akan jumpa kawan yang macam ni. Tapi bila dah masuk universiti ni dia akan jumpa lingkungan yang lagi ramai. Memang sangat ramai dan waktu asasi matrik memang tak dapat saya nafikan lah.
memang antara momen yang saya rasa kat matrik tu yang paling saya ingat lah. Walaupun 1 tahun, tapi dia punya pengisian dan juga surrounding ataupun environment tu sangat sangat bagus dan sangat appreciate lah zaman tu. Sebab waktu dalam degree nanti kita akan jumpa uh, ramai juga kawan daripada bidang lain-lain. Tapi masing-masing dia ada target dia masing-masing kan. Dia lain dah. Kalau macam asasi ataupun matrikulasi dia ataupun STPM, STAM contohnya. Dia dah memang belajar dalam kawan-kawan yang memang nak sambung degree. Dia dah clear dah part tu. Dia akan sambung degree. So dia akan belajar dengan dalam keadaan yang baik. Dan setiap level tu dia sebenarnya dia cuba untuk nak meningkatkan kita punya mind lah kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita rasa stuck sebab banyak benda yang kita tak dapat nak catch up, kita tak dapat nak belajar kan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya otak kita ni sangat fragile lah. Dia sangat-sangat kita ni kalau kita kadang-kadang kita study ni kita tak dapat. Tapi bila kita study dengan kawan-kawan, kita akan mudah dapat. And then antara persediaan yang lain adalah kita kena cuba melihat yang ujung kanan tu kan. Hati kita kan. Kita punya hati kan. Sebab hati ni yang akan menyebabkan kita ni boleh tahan tak dengan ujian belajar tu. Kadang-kadang kita mudah untuk give up sebab kita punya hati tak kuat kan. Kita punya orang kata aim tu yang mula-mula kita target nak jadi apa tu menyebabkan kita tak tahan lasak. Kita rasa macam alah kenapalah aku sambung sesi ni dah lah pack jadual sebagainya. Tapi kalau kita faham bahawa memang jalan yang kita pilih ni sebenarnya untuk nak mempercepatkan mungkin masa kita dah planning kita nak sambung berapa tahun target, nak sambung berapa tahun dan kita cuba nak buat sebaik-baik kan. Dan hati ni juga sebenarnya dia akan mengawal lah kita punya pergerakan kan. Maksudnya kalau kita rasa waktu tu kita down, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tanya balik lah kenapa kita mula nak sambung asasi, kita nak sambung matrik. Semua benda-benda tu akan diambil kira lah. Macam kalau kita rasa macam kenapa susah sangat belajar kan. Cuba stop sekejap and then cuba kita cari kawan-kawan kita kan. Yang mana yang mereka ni kalau kita tengok dia orang punya persediaan tu mungkin lebih daripada kita kan. Mungkin bila kita dah masuk ke diploma, asasi matrik, STP kan, kita sambung kita tengok dia orang ni macam dah lain lah. Memang lain. Kalau saya dulu kawan-kawan saya waktu matrikulasi, waktu SPM macam biasa, bila masuk matrik memang luar biasa kan. Dia punya tiba-tiba je boleh perform. Kan? Kita tak tahu apa yang dia persedia kan. Yang dari segi dia punya mind dia punya hati dia kan. Kadang-kadang ada orang yang memang jenis gifted. Tak dapat nafi lah. Orang jenis mudah belajar. Belajar sikit dapat. Kita ni yang struggle ni kan. Memang dekat situlah kita punya effort yang kita nak bagi, yang kita nak tunjuk, kita nak study. Dan kemudian yang tengah tu adalah kawan-kawan kita kan, persediaan kan. Mungkin dalam berbaki 2 bulan ni mungkin kita tak ada networking kan. Kita tak ada maklumat apa-apa. Tak ada pun orang nak cerita tentang sharing. Contoh macam malam ni ada. Terima kasihlah kepada penganjur yang menjemput. Saya pun sekali lagi terima kasih kepada penganjur. Saya rasa memang program yang baik lah. At least kita ada satu sharing yang mungkin walaupun kita dah tahu tapi sebenarnya sharing-sharing ni yang akan menguatkan kita lah kan. Sebab kalau nak angkat seorang-seorang ni dumbbell ni ke tak mampu kan. Kena angkat nanti 3 orang kan. Kena angkat 3 orang. Maksudnya nak menempuh peringkat pengajian kita tu dalam hijil, dalam asasi, dalam matrikulasi perlukan support yang sangat kuat daripada kawan-kawan kan. Sebab mereka ada di situ. Mereka adalah orang-orang yang sangat rapat dengan kita pada waktu tu. Dan betul lah cakap Wafi circle yang baik tu sangat-sangat membantu. Dan memang kita tak boleh nak mengharap kepada circle saja, tapi at least kita ada platform macam circle tu sebenarnya dia akan memudahkan kita. Dan kadang-kadang kita ni jenis yang sangat tak ada semangat nak belajar kan. Tak tahu nak jadi susah nak belajar. Tapi bila kita ada satu
lingkaran ataupun satu environment yang baik, maka kita akan mudahlah untuk nak lalui satu peringkat tu kan. So lepas kita dah sambung degree, mungkin kita akan sambung master. Kalau lepas ni dah lain lah. Sebab dia dah macam, mungkin ada orang yang tak ramai lah sambung master kan. Okay, dia sampai degree je. Kalau sambung master ni, PhD dia dah aim nak jadi lecturer kan contohnya. Sebab tu requirement yang hari ni kita tengok kalau nak jadi lecturer memang kena at least ada PhD. So mostly degree nanti actually dalam 3 ke 4 tahun yang kita akan tempuh, masa yang sangat laju yang kita kadang-kadang saya rasa tak sedar kan. Tiba-tiba dah habis. Bila dah habis tu rasa macam apa yang aku buat kan lama ni kan. Rasa sangat pantas dan at least bila dah keluar bekerja tu jadi macam dah masuk alam bekerja pula. Dah masuk alam bekerja dah tak sempat dah nak bina soft skill kita sebagainya kan. So daripada sini bermulanya networking yang kita kan. Mungkin malam ni saya jumpa saudara adik mungkin dah 3 yang sudi menjemput kan. Tiba-tiba kan mesej kan. So sangat berterima kasih lah di atas satu platform yang sharing yang saya rasa tak perlukan yuran dan sebagainya mungkin, tapi perlukan kita punya kesediaan untuk datang kan. Contohnya kita nak sama-sama nak faham kan. Sebab kita datang ni bukan atas kepentingan apa-apa kan. Melainkan kita nak pastikan kita ni semua survive lah dekat universiti dan make sure lah yang kita ni menjagalah hubungan kita dengan mak ayah antara persediaan kalangan PT kan. Sebab ramai bila dah masuk alam PT ni, family kadang-kadang dia jarang call sebagainya kan. Sebab family dia tak kawal lah waktu dekat IPT ni. So kena bina lah mind kita tu, hati kita dan juga diri kita tu kena start latih diri supaya kat rumah tu bangun awal kan. Sebab apa mengawal kat rumah? Sebab takut dekat IPT ni kita bangun tidur lambat bangun dan sebagainya kan. Tu pun mempengaruhi kan. Kita rasa benda tu simple kan. Kalau kita start sekarang pun bangun dah tengah hari kan, telajak sebagainya, mungkin kat IPT tu macam tu lah result dia. So macam tu lah saya berkatakan kan. Sebab kita tak mula pada sekarang. Kalau kita tunggu dekat IPT baru kita nak start semua benda tu agak struggle lah, kita faham lah. Tapi mungkin dengan sharing, mungkin lepas ni ada banyak lagi sharing daripada pihak penganjur yang akan buat kan. Cerita pula tentang kejayaan sebagainya. Saya rasa satu benda yang baik lah untuk kita sama-sama menjalani proses pembelajaran ni sepanjang hayat kita kan. Sebab kita belajar ni bukan sekadar nak ambil asasi je. Bukan sekadar kita nak belajar ni nak tamu degree je. Sebenarnya panjang kan proses tu. Cuma kita sekarang ni nampak dalam skop yang itulah. Setakat tu je kita nampak kan. Lepas asasi apa, lepas degree apa, lepas matrik apa. Tapi sebenarnya kita nak bekerja. At the end kita nak bekerja. Cuma kita kena lalui fasa-fasa ni dulu lah. Dan saya rasa mungkin jangan lupa untuk kita terus berhubung kan antara satu sama lain, bertanya khabar dan sebagainya dan saling update lah result nanti, update lah result kepada pihak penganjur sebagainya, mungkin boleh bantu macam mana result macam ni ataupun bila dah sambung dah dapat universiti ni macam mana kan. Ada tak apa orang kata cara-cara lain ataupun guidance lain ke kat universiti. Ramai kan yang kita jumpa bila dah sambung universiti ni dia lain lah, dia lain. Sangat lain dan ada orang yang perform dekat asasi kat matrik tak dapat nafi. Memang sangat perform. Bila masuk universiti ni dia jadi macam bukan dia lah. Dia jadi lain dan berubah 360, 150. Bahkan dia environment tu sangat saya boleh katakan perlu dibina lah dengan sekarang kan. So itu saja. Mudah-mudahan kita ni diberikan satu hati yang bersih dan juga satu akal fikiran yang kita berfikir tu untuk orang lain kan. Kita fikir supaya kita ni belajar ni bukanlah untuk aku sahaja kan. Bukan untuk aku nak dapat jadi doktor saja, tapi sebenarnya aku nak bantu orang lain. Contoh malam ni pun saya terpanggil pun sebabkan ni lah kan, supaya kita ni dapat kembali lah kan, memberi pesanan ataupun memberi perkongsian kepada orang lain lah kan. Sebab kita dah lalui zaman tu. Saya dah lalui zaman lepasan SPM tu, saya dah lalui. Dan saya mungkin sebelum tak ramai pun share tentang info-info beasiswa, info-info IPT, info-info macam ni kan, yang tak perlu bayar pun kan. Sebab zaman saya dah dengan zaman sekarang ni memang lain. Dan sangat beruntung yang datang hari ni berapa orang berapa orang adik datang? 33 kan orang yang mendengar kan. Betul, 33. Saya rasa mungkin
satu kredit kan, satu lab ataupun satu benda yang sangat susah kan. Kita nak buat benda ni dan datang dengan sukarela kan. Dan tak ada apa-apa pun yang kita akan dapat melainkan adalah kefahaman yang mungkin kan boleh bawa balik kan. Mungkin ada dapat something ke apa kan. At least terdetik nak ambil apa tu okey lah. Terdetik nak pilih apa dan nantikanlah mungkin result akan keluar dalam bulan 7 kan. Minggu keempat macam tu. Dan nanti bila dah dapat result tu jangan lupalah share kan kepada kita. Janganlah diam-diam kan. Kalau tak dapat pun share kan. Kita bakal bantu lagi. Macam mana nak buat? Macam mana supaya kita ni at least ada tempat untuk nak belajar. At least kita jangan berhenti nak belajar kan. Jangan rasa macam aku tak dapat mana-mana ni. So menyendiri. Jangan macam tu kan. Sebab kita ni bukan dilahirkan untuk nak hidup seorang-seorang. Kita kena ada networking kan. Supaya kita akan tempuh satu benda tu dengan baik lah. Jadi itu saja untuk pesanan. Ada apa-apa lagi, Dik? Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Aiman atas Aiman pesanan. Saya ni bukanlah sesiapa. Betul. Orang dah bekerja ni kita panggil encik. Orang yang dah Oh, belajar, okey. orang yang masih belajar ni kita panggil saudara. Terima kasih atas pesanan yang sangat bermanfaat tadi kan, berkenaan pentingnya untuk kita pilih environment kan. Kalau berdasarkan pengalaman saya waktu saya nak pilih universiti, antara kriteria yang saya letakkan waktu saya nak pilih universiti tu adalah saya lepasan sekolah agama. Jadi sebab kita nak kekalkan environment tu kan, sebab kita tahu kan bila masuk universiti ni memang culture shock tu banyak kan. Dia dah bebas, tak ada pengawasan daripada mak bapak, tak ada pengawasan daripada warden, kawan pun daripada pelbagai background. Jadi kalau bagi saya waktu tu saya sangat pentingkan untuk pilih apa universiti yang ada keagamaan. Dia semua universiti ada agama kan. Semua orang beragama. Cumanya kalau yang lepasan sekolah agama tu kan better lah untuk kita pilih universiti contohnya macam USIM, macam UIA, yang mana environment Islamik tu dia lebih tinggi kan. So itu dapat membantu kita. Bukan hanya sekadar dalam akademik kita kan. Sebab dalam hidup kita ni akademik bukanlah semata-mata kan. Kita nak hidup ni untuk ke akhirat kan. Jadi perlunya kita pilih environment yang betul kan dalam kita memilih universiti tu. Okey, Ahmad Fazli setuju. Itulah benda yang mungkin kalau bagi saya letakkan satu keutamaan lah. Jadi kita dah pun sampai dah habis kita punya pusingan untuk soalan kepada panel. Jadi sekarang kita nak buka lah sekiranya ada soalan daripada peserta. Kalau ada yang berani boleh buka mic, suarakan. Dan kalau malu-malu boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya. InsyaAllah kita bagi masa. Okey, Ahmad Naim ada soalan. Okey, kalau ada soalan boleh tulis terus ya, kita tunggu kita bagi masa dalam okey. Dalam berapa saat ni? Dalam 15 saat. Nak tanya tentang cabaran pun boleh juga. Cabaran, nak tanya tentang mungkin Betul, sebab bukan senang kita nak jumpa abang-abang ni. Seorang sibuk dengan kerjayanya kan. Sibuk ke Kuantan, pusing satu Malaysia nak apa? Nak mempromosikan UPU online kan. Dan seorang sibuk pula dengan sarjana kan. Dengan pengajian masternya. Jadi kita gunakan peluang ni dengan sebaik-baiknya kalau ada sebarang persoalan. Okey ni kalau ni saya ada soalan daripada borang pendaftaran. Kalau waktu kita daftar borang pendaftaran tu ada ruangan untuk bertanya soalan kan. Adalah beberapa soalan yang ditanyakan oleh peserta yang mungkin panel boleh menjawab. Okey, ni ada soalan ni. Okey Kiki, kita ambil soalan ni dululah. Sebab dia datang secara live Live metric betul ke live metric lebih teratur daripada asasi? Ni siapa nak ni? Saya bukalah kepada panel untuk jawab soalan ni. Saya setuju, saya rasanya. So mungkin saya setuju sebab saya nampak
live dekat Asasi ni dia kadang-kadang kelas start tengah hari, kadang-kadang start ni dia ada kadang-kadang ada gap lah. Dia dah mula praktikkan apa yang kita akan hadapi time degree. Tapi mungkin saudara Aiman lebih tahulah kat matrik macam mana teratur. Tapi saya setujulah kalau kata teratur tu lebih teratur lah. Betul. Setuju. Tapi tak semestinya teratur tu lebih baik. Cuma ni lah macam dekat matrik dulu lah. Dia satu memang kena pakai kemeja, pakai tie, pakai kasut. And then kita akan pergi tu cara berkumpulan, memang ramai pergi. Sebab kita satu batch kan, satu kepala semua. So balik pun satu kepala, akan balik semua. So petang pun akan keluar main pun satu batch keluar main. So memang pergi mana-mana pun memang akan ramai lah saya kata. Environment satu kelas tu saya kata dia macam ala-ala universiti lah matrik ni. Dia macam dia berjalan tutup, dia ada dewan kuliah dia. Cuma dia tak ada macam seniority sangat lah. Kalau macam matrik, kalau ambil perakaunan, dia 1 tahun lah maksimum. Kalau tak berjaya ataupun fail, habis lah. Kalau contoh kalau kita ambil sains, dia ada 3 modul kan. 1, 2, 3. Kalau tak berjaya pun dia ada bawa kepada 2 tahun lah. Program PDT kan, program 2 tahun. So kalau result tak okey, dia akan transfer ke situ. Ada kawan yang kawan saya waktu matrik dulu dia result tak okey, dia sambung ke, dia hantar ke matrik lain. Sebab result dia tak okey. So nak katanya dia akan membantu juga. At least matrik tu dia akan bantulah student tu macam mana kan. Sangat-sangat supportive lah dia punya bantuan tu. Live pun seronok sebab kita rasa macam rapat walaupun 1 tahun dia punya lain lah, kita akan rasa momen yang lain. Sebab semua benda kita akan buat bersama dan contohnya kita akan solat bersama kan, kita akan pergi kafe bersama, main bersama. Kalau di universiti ni tak semua akan bersama. Bersama degree tak semua. Sebab kita dah ada satu mindset kan. Kita dah start untuk bergerak secara bersendirian. Ada orang yang jenis nak study sebagainya. Lain lah, tak sama. Kalau universiti ni kalau tak ajak main tu pelik lah. Kalau semua orang main, dia seorang duduk bilik tak. Semua akan jumpa orang yang jenis kalau bersurau, semua bersurau kan. Memang masih dijagalah benda tu. Kan, solat berjemaah hanya dijaga, semua benda part dijaga. Kalau universiti ni kita yang kena bergerak lah. Kita yang kena bergerak. Tak boleh tunggu siapa nak ajak kan. Kawan-kawan kalau yang jenis support dia akan ajak kita. Tapi kalau yang tak ada tu mostly kita lah kalau ikut environment universiti ni, kalau kita jenis orang yang tak bergerak, jenis susah yang duduk bilik je akan stuck lah kat itu. Gemafi UiTM Dengki tu macam mana? Okey. Dia bebas sikit. So, Bebas sikit kan. tak Boleh tahu keluar-keluar lah. nak kata okey tak okey, dia pembawakan diri tu macam mana. Pembawakan. Betul, saya setuju. Saya pun Tamhidi yang memang Bebas. dia kemandirian diri lah. Kita kena jaga diri sendiri lah kan. Sebab tu penting pilih environment universiti yang okey kan. Cumanya kelebihan kalau katakan nak main tu, of course lah kalau Asasi lagi best kan. Sebab kemudahan dia tu lagi lengkap berbanding matrik kan. Sebab dia guna kemudahan universiti. Dan kalau katakan exam tu pun dia ada dewan yang besar, dewan chancellor kan. Betul. Itulah kelebihan kan. Cumanya kena survive lah. Kena belajar untuk urus diri sendiri. Sebab takkan ada push daripada kawan, takkan ada push daripada lecturer, dan takkan ada push daripada parent. Okey, semoga itu menjawablah soalan kepada siapa tadi? Kepada yang bertanya lah. Kepada Kiki. And then okey, ini apa soalan ni? Okey, soalan Ali. Ali, bang, result SPM saya barai. Abang rasa ada peluang ke nak berjaya dalam universiti? Barai macam mana tu? Maksudnya barai ni boleh masuk universiti lagi lah kot. Kalau tak barai, kalau barai sangat tak boleh masuk ni. Kalau Merit rendah. Kalau barai dah masuk universiti, dia macam reset lah kot kan. Dia adalah chance kedua lah. Saya jawab pendek macam tu je. Okay, Aiman ada nak tambah? Itulah kena tahu dia mesti barai tu. Maksudnya mungkin result dia tak berapa cantik kan. Ataupun mungkin dia nak kata waktu SPM dia kurang perform. Jadi adakah bila dalam SPM dia tak perform, dalam Asasi ataupun dalam degree nanti pun dia akan tak perform juga. So adakah macam tu?
Mungkin waktu result SPM yang dia dapat 16 Jun baru ni, rasa macam bukanlah result yang terbaik kan. Saya pun result saya tak terbaik waktu SPM, jujur saya cakap kan. Tapi disebabkan kita buatlah pilihan kan, pilihlah sama ada matrik, asasi, sijil sekalipun, politeknik ke college community sekalipun, bila kita boleh nak membawa diri kita tu dekat situ, itu yang akan menentukan kan, berbanding environment. Walaupun tak ada environment, tapi kalau kita mampu untuk nak study dekat situ, kita jelas kita punya cita-cita kita lah kan. Sebab apa kita ambil PJ lah, contoh kemahiran kan. Ada orang jenis memang bukan akademik kan, bukan academician, tak ada masalah. Dia boleh cenderung kan, boleh pilih kepada kemahiran ataupun apa yang dia miliki kan. Setiap pada kita ni dia ada yang mana diberi kita punya, orang kata, kekuatan ataupun kekurangan kita kan. Dekat universiti ni mungkin kita nampak orang yang jenis akademik, tak ada masalah. Tapi kalau dari segi kemahiran ni mungkin ramai sebenarnya orang yang bijak. Ramai je orang bijak-bijak kan. 10A ada ambil sijil, ada. Kalau tengok ada 9A walaupun dia result, tapi dia sambung dalam kemahiran. Sebab apa? Sebab memang dia tahu dia punya lane dia kan. Dia tahu dia minat kemahiran dan mungkin itu laluan dia pilih kemahiran, tak ada masalah. Cumanya matrik boleh outing weekend je betul. Itu sedih sikit lah. Matrik ni dia Asasi hari-hari oi, matrik ni dia ketat sikit lah kalau nak outing ni. Dia agak ketat sikit. Dia macam ala sekolah tapi dia up sikit pada sekolah. Sebab dia pakaian dia, cumanya dia ada allowance lah, matrik dia ada allowance setiap bulan. Betul. Nak outing. Nak keluar asasi, kalau asasi nak Kamu keluar. Cuma ada asasi. curfew lah, ada curfew. Curfew tu Oh. maksudnya dia ada bagi masa before gate tutup. Nak tidur dalam, so kena balik before curfew. Kalau tak nak tidur dalam, tidur dalam luar. Carilah McD ke. Ada je. Ada ramai orang buat macam tu dulu. Masa zaman abang kan. Tidur McD lah, tidur rumah kawan lah, macam-macam. Boleh. Asasi dengki tu dekat je dengan office saya tu. 10 Oh. minit je. Betul. Dulu saya asasi pun memang asasinya waktu sebelum PKP je lah kan. Kalau waktu PKP ni memang Asasi berap free. dia dekat rumah kan. Itu memang asasi dulu, itulah masa untuk berjalan kan. Sebab tambah kalau IPT Weekend. yang berada di Lembah Kelang kan, lagilah senang nak berjalan kan. Contoh macam UC, macam UKM, UIA, UM. Nak berjalan naik KTM gerak ke mana kan. Oh, tu best. Naik KTM. Dekat lah dengan tempat-tempat tu kan. And dia kelebihan lah asasi berbanding dengan matrik kan. Sebab tapi dia lebih bebas. berpada-pada. Betul. Tapi berpada-pada lah. Tapi berpada-pada betul. Ada yang orang sampai terlalu seronok sampai lupa belajar, susah juga kan. Okay, itu untuk saran tadi. And then apa ni? Kalau option satu yang IV interview ke? Memang tak boleh ubah lepas SPM, nak ubah. Lepas tu dapat pula option tu. Macam mana boleh kalau kita mohon untuk option kedua? Okay, saya nak menjawab soalan ni. Silakan. Aiman. Kalau option satu yang IV memang tak boleh ubah, and then nak ubah lepas apa? Persoalannya waktu pilih kos IV tu dipanggil tak temuruga? Kalau yang bertanya ni dapat menjawab lah ataupun menulis. Okay, dipanggil. So bermaksud kos yang diminta tu di reserve lah maksudnya. Sebab kita tak tahu keputusan temuruga tu sama ada berjaya ataupun tak kan. So bermaksud tunggu waktu bulan 7 lah, result akan keluar, so akan tahu. Kalau tak berjaya dia akan ke pilihan yang kedua, pilihan ketiga. Sebab pemilihan ni bukan semata-mata merit kan. Sebab merit ni hanya untuk menyusun ranking kan. Contoh baru ni ambil yang mendaftar SPM 400,000 kan. Nak kata dalam 300,000 lah yang menduduki SPM, yang menduduki. Mungkin kita punya markah ataupun kedudukan kita tu orang yang ke 1,000. Kita ambil contoh kan. Dipanggil temuruga sebagainya. Tapi bila kita lepas syarat, and then temuruga kita tak tahu, kita katalah kita lepas lah. Kita lepas temuruga, and then tengok pula kekosongan tempat. Tak cukup. Walaupun syarat lepas, IV lepas, kekosongan tempat tak cukup. Mungkin dia ambil orang yang ke 99.
999 orang. Punya tempat tu kan, dia punya tempat untuk stay tu. So dia akan tengok banyak aspek lah. Merit satu, IV satu, dan juga kekosongan tempat kan. Sebab kalau contoh kalau kita katakan kan, kita punya markah merit tu sama kan. Contoh TAI. Sama, dia dapat, Adib dapat 80 markah, Wafi dapat 80. Kan? Dipanggil temuruga. Dua-dua dipanggil temuruga. Tapi dua-dua memang tak boleh kemas kini pilihan program lah. Sebab dia dipanggil temuruga kan. So pilihan pertama tu akan reserve. Adib tak tahu result dah berjaya tak. Andai kata Wafi dapat kan, Adib tak dapat. Tapi bila Wafi dapat, Adib tak dapat, so Adib akan ke pilihan yang kedua. Sistem akan dia akan cater pilihan yang kedua. Dia akan terus kepada pilihan yang kedua kan. Wafi ni dia maintain lagi lah. Dia dalam listi yang dipilih tu. Contoh, tengok pula kekosongan dia. Ada tak kekosongan kan. Markah merit mungkin kalau dia tinggi dia akan dilihat dululah. Tu je bezanya. Kalau dia rendah, syarat lepas, temuruga lepas. Tapi merit dia, kedudukan tu mungkin di bawah, menyebabkan orang yang di atas tu akan dapat lah. Itulah. Okey. Jadi secara mudahnya yang pentingnya kena lepas syarat syarat umum, and then syarat khas ataupun syarat khusus lah untuk program tu, and then merit kan, betul tu? Macam tu. Merit, temuruga, banyak aspek-aspek yang diambil kira lah, kriteria-kriteria dia. So merit tu last ke apa? Macam mana tu? Merit tu dia menyusun ranking kita. Contoh Adib ni nombor berapa kan. So dia faham. akan jatuh satu-satu. So tak semestinya merit tinggi tu Adib akan dapat. Ada orang merit tinggi tapi subjek yang diambil tu kerana tak penuhi pun yang syarat khas tu. Salah satu ni lah. Yang penting penuhi syarat lah kan? Yang penting semua kena semua penuhi. kena. Okey, faham. Tak boleh kata penuh syarat je. Semua kena firm it lah before you miss it. Okey, faham. Mantap. Tak adalah kita kata apa ni? sebab kita pun Okey, ada cubalah soalan buat ni. pilihan yang terbaik. Boleh ke nak buat kerja part time sambil belajar? Oh, ini asasi. Kalau diploma mungkin boleh kan? Macam mana ni? Nak buat kerja part time sambil belajar? Dia kerja tu something besar lah kalau tanya saya kan. Kalau nak kerja tu. Kalau diploma mungkin boleh lah. Kerja saya pernah tengok orang buat Grab. Benda tu possible lah dengan timing diploma. Tapi untuk asasi, untuk matrik, cadangan saya yang saya boleh share pengalaman saya sendiri, cuba buat bisnes lah kalau boleh. Buat bisnes yang kecil-kecilan yang tak makan masa kita banyak sangat. Mungkin akan makan waktu malam kita lah. Apa saya pernah buat dulu macam-macam lah. Sebenarnya saya start minat bisnes masa dekat asasi dulu. Sebab tu kan ramai student terperap dan pelajar sentiasa lapar. Jadi saya jual makanan lah. Saya jual, time tu ramen tengah viral, so saya jual ramen. Dan time tu dekat luar UiTM Dengkil tu ada seorang abang ni dia jual burger besar. Burger tu memang besar gila lah. So apa saya buat? Saya ambil order dengan student UiTM. Lepas tu saya pergi dekat jumpa dengan abang tu. So dapat markup sikit lah harga. Sebab saya sendiri yang deliver bilik ke bilik lah dengan beberapa kawan saya kan. So daripada situ cukup duit untuk nak cover makan, minum. Kalau tanya saya cukup lah. Kalau kita kreatif. Kalau saya tak buat benda tu pun sebenarnya cukup lagi dengan apa tu kita panggil bantuan lah ataupun yang diberikan UiTM. Sebab saya rasa matrik pun dapat juga kan, dapat bantuan duit juga kan. Macam kami kalau di UiTM Dengkil dulu tak ketat, sekarang dia lebih ketat pemilihan dia. Kalau gaji parents dulu tambah less than 5k, maka dia akan bagi bantuan ni lah, macam ala-ala macam allowance lah, dia akan bagi allowance dekat kita. So kalau saya tak cadangkan untuk kerja sebenarnya, ya Allah berat je kalau nak kerja. Tapi kan nak buat side business, small business, nak belajar, nak bertatih, tu better lah insyaAllah. Maka cafe lah IPT kebiasaannya lagi murah ke apa dari lagi murah. Betul. Jadi pengalaman saya lah kan, diorang ni bukan nak makanan murah, diorang nak makan sebenarnya kan. Nak makan benda viral lah, terutamanya perempuan saya tak tahu kenapa. Jadi banyak yang lakunya dekat bahagian perempuan lah. Tapi itulah kena kreatif insyaAllah boleh cuba buat. InsyaAllah.
jawapan berkenaan dengan boleh tak bekerja ketika mana semua belajar? Boleh, tapi kalau asasi, matrikulasi of course tak boleh kan, kena kurung dalam asrama kan. And senang cerita kalau yang kurang daripada setahun setengah tu agak susah lah untuk kerja kan. Kalau diploma tu mungkin lah boleh kan gunakan masa untuk kerja kan, buat part time sebab dia lebih lapang lah masa dia tu. And then nak tanya untuk UPU, kalau minta diploma atau dan politeknik, nanti tawaran akan dapat salah satu ke? Saya rasa dah ubah ni kan, tak tahu. Cuba tanya macam Macam mana macam tu saudara UPU kita? saya rasa Macam dah mana? ubah dah ni. Okey. Kalau minta diploma dan politeknik, tawaran tu akan dapat salah satu ke? Dia sebenarnya dia tempat tu dekat diploma. Bidang tu Oh, adalah pengajian tu diploma, tempat tu dekat politeknik, bidang tu diploma lah. Maksudnya permohonan politeknik nak ke kolej komuniti, nak ke diploma, nak ke asasi, nak ke mana lagi? Degree ataupun sebagainya dalam UPU. So bila kita dia akan dapat satu je lah. Walaupun kita letak yang atas tu asasi, mungkin kita akan letak pilihan yang last tu, mungkin kita letak diploma. So pilihan ke-12 tu yang akan dapat mungkin kalau result SPM bagus, sesuai ke ambil diploma. Sesuai tak sesuai tu bergantung kepada kita punya pilihan tu. Kita sebenarnya nak apa boleh je nak letak diploma, tak ada masalah. Kalau kita nak sambung diploma, kena tahulah pilih diploma yang mungkin dekat universiti yang RA contohnya, RU contoh, universiti yang pendidikan ke. Diploma kalau nak ambil engineering, tahu universiti yang mana, MTUN, universiti yang menawarkan Malaysian Technical tu universiti yang bagus lah untuk sambung engineering kan. Contohnya dekat ITHM, UNIMAP tu antara diploma-diploma yang memang fokusnya adalah untuk engineering. Kena tahu universiti yang fokus kat mana. Kita boleh pergi contohnya dekat UTM, universiti yang engineering, UNIMAP, mana lagi? UTM, THM. So UKM pun okey, masalah. Bagaimana cara sebenar untuk menyusun pilihan kita dalam IPU? Ada sedikit nasihat dari pihak panel. silakan. Saya lagi. Boleh. Pertama betul lah, memang kita kena tengok merit lah. Merit tu boleh kira dalam kalkulator merit tu, kita tahu at least kita punya kedudukan kita dekat mana. Dengan kita semak pilihan kos tu kan. Dan kalau saya dapat sharekan ni. Boleh share. Sekejap. Ada nampak tak? Okey, ni contoh lah pemprosesan pemilihan yang berjaya. So macam mana kita nak susun ni? Pertama kena tahu at least merit kita lah. So pemohon ni akan disusun mengikut ranking berdasarkan markah merit yang paling tinggi dan paling rendah. Contoh kedudukan dia orang yang ke-103 merit dia. So dia buat 12 pilihan program dan contohnya dia result SPM dia taklah berapa baik kan. Mungkin dia kurang dari 5A, 2A contohnya. Nak mohon asasi kan. Tapi dia tak tahu asasi ni mostly 5A, 6A, 7A kan yang akan syarat dia kan. So bila dia letak sini dia dah macam dia dah rugi kat sini lah. Dia tahu dah asasi memang tak lepas kan, tapi dia letak juga. So rugi kat sini. So kena make sure cost tu berapa dia punya puratan merit tu pun dia menjadi panduan kepada kita juga. Tapi dia bukan mata-mata kalau kita merit tu rendah, kita tak boleh mohon dengan silap sangka kan. Walaupun merit tu rendah, tapi kena buat pertimbangan. Sebab for sure memang akan ambil merit lagi tinggi. For sure memang akan ambil lagi merit yang lagi tinggi. Dan kalau kita letak juga merit kita yang kita tahu kita punya ni bukanlah qualify dalam bidang ni, tapi kita nak cuba juga kan. Kalau kita cuba mungkin kita akan ke pilihan kedua, ketiga, keempat dan yang terakhir kan. Macam contoh kita tengok pilihan pertama syarat lepas, kekosongan tempat tak ada. Maksudnya mungkin merit dia rendah, tak dapat. Lulusan pun tak dapat. Pilihan calon yang kedua, pilihan kedua
syarat dia lepas, tapi kekosongan tempat dia ada. Maksudnya dia masih dalam ranking yang dalam pilihan dia tu lagi. Temuruga gagal lah. Dia gagal temuruga. Dia gagal yang keputusan pun tak dapat. Maksudnya universiti tu tak membuat aku dah dia punya temuruga dia. So pilihan ketiga sama juga. Dia dapat syarat lepas, syarat khas syarat am tu lepas. Tapi kekosongan tempat dia tak ada. Maksudnya dekat universiti tu mungkin dia bukan orang yang tersenarai dalam merit tu lah. And then dia punya temuruga lepas. Tapi sebabkan walaupun dia punya result temuruga lepas, tapi kekosongan dia tak ada, takkan membantu juga. So maksudnya dia kait dengan merit juga kedudukan dia. Mungkin dia antara orang yang di bawah-bawah, so walaupun dia lepas. Tapi pilihan yang ke-12 kita tengok pilihan ke-12 syarat lepas, kosongan ada, and then temuruga tak ada program temuruga. Maksudnya program tu bukan program temuruga, tapi kekhususan dia dapat. Sebab apa? Mungkin program ni ramai orang tak pilih. Mungkin dia tak ramai orang tak pilih, dan yang ke-12 ni letak mungkin program yang diploma ke kan. Dia dapat. So nak katanya istilah 12 pilihan tu jangan isi 6 saja. Tu je. Janganlah kita rasa 6 saja pilihan yang walaupun minimum isi 6, tapi ruang dan peluang yang diberikan untuk kita ni mendapat tempat yang lebih cerah tu, maka 12 tu sebenarnya maksimum lah untuk kita isi kan. Dan in case kalau rasa macam tak dapat juga, tak berjaya juga kan, boleh membuat rayuan dalam tu terus kan. Sema tak dapat, boleh terus buat rayuan dalam tu, dan boleh buat 4 pilihan programan. Dan sekarang mungkin 6 je kan, ataupun 12 kan kalau buat. So bila tak dapat nanti boleh terus buat rayuan dalam UPU tu untuk sambung ke universiti awam. Tapi kalau nak ke college community ataupun ILKA yang lain, boleh terus ke website Politeknik lah. Sebabnya dia akan diurus oleh Politeknik sendiri. Dan juga maksudnya contoh kalau dah ambil sijil, contoh kalau ada yang ambil sijil, akan sambung ke diploma, akan sambung ke Politeknik lah. Dia akan sambung diploma di VM ke, diploma vocational ke, diploma kemahiran ke, dan baru akan sambung ke degree. So laluan dia agak jauh sikit lah. Cumanya jangan risau lah kan. Mungkin rasa macam takut nak buat pilihan sebagainya. Buat je. Saya dulu lepas PM tak dapat bond review. Tak dapat bond review dan sambung ke matrik. Dan alhamdulillah boleh untuk orang kata survive jugalah, ataupun boleh sustain juga, dapat benda yang lebih baik kan. Kadang-kadang kita rasa SPM ni adalah ada segala-galanya kan. Tapi SPM ni adalah permulaan untuk kita nak kickstart kita kan. Nak sambung ke asasi sebagainya. Yang Wafi yang dah sambung ke UiTM kan. Ada pernah terfikir ke nak sambung UiTM tu ni, Fi? Tak pernah kan. Bila sambung asasi baru nampak. Betul. Yang saya sambung matrik. Ni lepas matrik nak sambung apa Tak tahu pun universiti, tak ada buat kajian pun. Macam tak ada benda, macam tak tahu lah. Bila dah sampai masa dia, kita akan cuba untuk explore, kita akan cuba untuk belajar kan. Tu janganlah jadi macam saya. So macam korang ni dah ada platform yang boleh akses macam-macam maklumat tu di hujung jari je, dah boleh dah nak cari scholarship dan sebagainya itu. Cumanya yang tak dapat adalah networking lah. Networking kita ni yang bersama ni malam ni, mungkin yang 33 orang, 40 orang ni adalah kita punya orang kata bonding lah sesama, supaya masing-masing berkongsi orang kata result sebagainya, supaya kita firm lah. Walaupun kita result kita tak dapat mana-mana pun, kita kongsi dan apa yang boleh kita bantu. Dan insyaAllah pihak menganjur mungkin ada banyak lagi program-program yang rasa boleh diteruskan lah. Kredit lah kepada pihak menganjur, muasir konsultasi dan juga ada siapa lagi pihak menganjur yang lain. So saya terah kepada Adib lah untuk menggulung sesi kita. Adib mute tu. Mute Adib. Terima kasih saya kepada Encik Aiman. Okay. Encik lupa je untuk unmute mic
atas penerangan yang panjang tadi kan, panjang dan jelas berkenaan dengan merit, berkenaan dengan bagaimana nak susun keutamaan pilihan kita. Dan soalan yang seterusnya, ini mungkin saya nak bagi peluang kepada saudara Wafi pula kot. Cik dengar saudara Cik Aiman je berbicara kan. Boleh. Kita bagi peluang untuk saudara Wafi. Soalannya, kalau result SPM bagus, sesuai ke untuk kita ambil diploma? Bagus Result tak SPM bagus? dia bagus. Ha. Maksudnya kemungkinan untuk dia dapat UPU tu tinggi lah. Tapi dia nak ambil diploma, sesuai ke? Okay, menarik soalan. Bagi saya lah kan. Ni setelah saya bergaul dengan lecturer, saya bergaul dengan saya bergaul dengan orang-orang yang dalam universiti sendiri kan. Sebenarnya kebanyakan kita terlalu ada stigma yang kalau result tinggi, result bagus, wajib sebenarnya ambil asasi. Kena ambil kena belajar, kena fly, kena ambil course yang engineering, kena ambil doktor kalau course yang bagus. Tapi sebenarnya kan, kalau kita memang dah kita panggil result kita memang bagus dan kemudian kita ada peluang untuk follow, result yang bagus ni sebenarnya dia membuka ruang sebenarnya untuk kita pilih lebih banyak. Okay. So kalau kita nak pilih, andai kata nak ambil diploma, dan memang kita tahu ada course yang memang kita minat dekat situ, pendapat saya ambil je. Ambil je. Walaupun kita rasa kita punya result tu tinggi, orang kata apa kan, ambil je. Sebab kenapa tau? Boleh jadi, ni based on saya sembang-sembang dengan cikgu, betul kita bagi dalam bidang pendidikan lah, sebab saya dalam bidang pendidikan sekarang kan. Ramai pelajar-pelajar yang sebenarnya dia ada kemampuan tinggi untuk apa kita panggil, lebih berkemampuan lah untuk nak mengajar di universiti ataupun kepada student-student sekolah menengah ni. Tetapi akhirnya yang masuk sambung IPG, yang masuk sambung dalam diploma pendidikan, kebanyakannya adalah yang result dia tak okey. Result dia tak okey sangat. Jadi bila result tak okey sangat, dia teori dia bagus tetapi cara dia nak aplikasikan tu akan mempunyai masalah sedikit. So kalau yang bertanya ni lah kan, kalau lah result anda bagus dan memang anda ada pilihan nak masuk diploma, ada course yang memang anda memang minat, memang suka, memang rasa boleh bawa, silakan. Jangan ikut flow orang. Jangan ikut flow kalau orang nak sambung asasi, kita pun nak asasi juga. Kalau dah memang jelas, silakan ambil diploma, tak ada masalah. Dan saya nak tambah sikit lah, ada saya dapat soalan juga secara anonymous. Dapat soalan secara direct message. Lebih kurang lah juga dia tanya pasal nak sambung jugalah kan. Dia kata kawan saya dapat 6A SPM. Should dia sambung mana? Agak-agak mana yang terbaik? IPG ke, matrik ke ataupun STAM? So saya tanya balik soalan lah. Soalan yang perlu kita tahu adalah apa cita-cita dia? Sebab daripada cita-cita itulah yang kita akan lihat ke mana dia punya direction. Andai kata cita-cita pun tak nampak lagi, maka ambillah asasi matrik yang lebih kita panggil lebih umum lah. Pilihan tu yang lebih umum supaya kita boleh pilih kemudian masa degree nanti. Tapi andai kata memang kita dah ada target. Contohlah saya tanya balik kepada yang bertanya ni kan. Dia kata kawan dia ni sama ada nak jadi accountant, pensyarah, cikgu ataupun peguam. So dia ada banyak. Dia punya tu diverse lah kan. Apa yang dia nak tu. Quite diverse sebenarnya lah. Tapi andai kata nak jadi cikgu pun, sekalipun kalau tanya saya, ataupun saya boleh katakan lah yang sebenarnya kawan dia ni tak tahu lagi nak yang mana satu. Sebab dia tak tahu pun accountant tu jauh macam mana, pensyarah tu macam mana, cikgu tu macam mana, peguam tu macam mana. So, dia kena ambil masa untuk berfikir dahulu. Cuma kalau peguam, dia tidak ada turning back lah. Kalau dia dah ambil law, maka dia akan teruskan dengan law ataupun dia akan ambil kos-kos yang sekitar financial ataupun business. Kat situ je dia boleh pergi. Sebab dia memang kalau nak sambung law, dia kena basic law lah. Tapi kalau tanya saya, dalam bidang pensyarah ataupun cikgu, bidang apa pun yang awak ambil, awak ada peluang sebenarnya jadi pensyarah ataupun cikgu. Percayalah. Sebab saya ada jumpa seorang cikgu daripada Cikgu Cemerlang. Cikgu Cemerlang dekat sekolah sains, sekolah SBP Kota Tinggi. Dan dia ni dulu lepasan
lepasan daripada UTM dalam bidang apa tahu? Dalam bidang mechanical. Kemudian selepas setahun dia kerja, dia tak tahan dengan surrounding kerja tu, maka dia ambil satu kursus, iaitu kursus untuk menjadi pengajar. So dia ambil kursus jadi pengajar tu, lepas tu dia dapat absorb masuk ke SBP Kota Tinggi. Dan kemudian daripada situ dia bina dia punya career dan dia jadi lebih baik, dia jadi guru cemerlang dekat situ. So sebenarnya untuk jadi, kalau lah memang nak jadi pensyarah atau cikgu, better ambil pilihan yang paling terbaik, iaitu sambunglah kalau nak lebih cepat tu lah kan, daripada asasi, dan kemudian daripada asasi tu pilihlah ke degree yang berkaitan. Contoh sekarang kita ada banyak option. Dulu kita hanya ada option IPG saja untuk jadi cikgu sebagai contoh. Tapi sekarang ada option untuk masuk UTM. Promote UTM pula dah kan. UTM dia ada sekarang baru buka beberapa institusi, kita panggil apa, kos-kos pendidikan. Pendidikan fizik, pendidikan chemistry, pendidikan dalam matematik, pendidikan dalam engineering, civil and so forth lah. Diploma pendidikan Islam pun ada juga. Bukan diploma, sorry. Degree dalam mengajar pendidikan Islam. As an educator lah, sebagai pengajar. Kalau kita hanya habis setakat degree, maka kita layak untuk jadi cikgu sekolah menengah. Tapi kalau kita belajar, lepas dah habis degree tu kita sambung lagi master, sambung lagi PhD, you can be a lecturer, boleh jadi pensyarah. So pathway tu kita akan pilih ketika itu. So in the end terpulang pada orang itu, terpulang kena banyak istiqarah lah kan. Kadang orang fikir istiqarah ni untuk apa? Untuk nak kahwin je kan. Sebenarnya kena belajar istiqarah sekarang. Saya dulu masa zaman nak pilih lah lepas SPM tu kan, pening, banyak sangat option. Ada option fly Jepun, ada option untuk nak sambung UTP, ada option untuk nak ke asasi. Matrik pun dapat offer juga sebab time tu dia punya sistem dia asing. Time tu saya baru belajar macam mana nak solat istiqarah. Saya baru belajar, saya tanya kawan saya, weh, macam mana nak istiqarah? Terkejut, nak kahwin dah. Tak, nak pilih you nak pilih you. So saya solat istiqarah dan kemudian Allah pemudahkan untuk saya masuk asasi dengkil. Allah pemudahkan masuk asasi dengkil. Sedangkan banyak option yang lain kan. Dan kalau lah saya tak masuk ke asasi dengkil, mungkin saya tak ada kat sini sekarang. Itulah. Allah akan sesuatu yang terbaik untuk kita lah. Tinggal untuk kita usaha insyaAllah. Wallahu'alam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Saudara Wafi atas jawapan dan juga nasihat yang diberikan sebentar tadi. And jam pun telah menunjukkan 10.29, tapi ada juga beberapa soalan yang tak sempat untuk kita jawab, yang daripada chat dan juga yang daripada borang pendaftaran. Tapi tak apa, jangan risau. Kalau soalan-soalan yang tak dijawab ni, para peserta anda semua boleh PM secara direct, contohnya macam PM panel kita ke, ataupun personal message number yang ada dalam poster tu ke, boleh dua-dua kan. Dan kita pun berkongsi kan maklumat-maklumat berkaitan dengan UPU online ni, berkaitan dengan bagaimana nak sambung pengajian ke IPT ni di channel Telegram. Kalau perasan waktu daftar hari tu ada, sebelum nak submit borang tu ada satu channel Telegram kan, dia linkkan ke Road to IPT Batch 4 kan. InsyaAllah kita akan kongsikan sebarang informasi, sebarang update berkenaan dengan permohonan ke IPT ni melalui channel tersebut insyaAllah. Jadi saya rasa saya tutup lah untuk kita buka ruang Q&A ni. Dan kita tak ada pergolongan, cuma saya lah yang akan menutup sesi forum kita pada malam ni. Alhamdulillah banyak kita dapat pencerahan, nasihat, bagaimana nak membuat pilihan. Apa pun pilihan yang kita buat, yang penting kita lakukan yang terbaik selepas dapat pilihan tu kan. Mungkin kita dapat asasi kan, rasa macam hebat kan. Tapi kalau kita tak usaha yang terbaik, still hasilnya pun kurang baik lah. Dan kalau katakan kita dapat diploma sekalipun kan, tapi kita buat yang terbaik, kita dapat matrik tapi kita buat yang terbaik kan, insya-Allah kita akan dapatlah hasil yang terbaik di masa hadapan. Apa sahaja yang kita dapat, kita buat yang terbaik. Sebab apa? Itu yang Allah takdirkan untuk kita kan. Sebab apa? Kita rasa mungkin something tu baik untuk kita kan. Tapi dia
benda tu baik untuk kita kan, dan kita rasa benda tu buruk untuk kita. Tapi benda tu belum jadi baik untuk kita kan. Yang penting kita, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita dapat pilihan kita buat yang terbaik. Jadi insya-Allah kita sampai ke penghujung. Terima kasih diucapkan kepada panel Saudara Aiman Naim, Saudara Wafi Muiz atas perkongsian yang sangat bermakna tadi, dan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang setia daripada 8.30 tadi kan, sehingga habis program kita pada malam ini kan. Dan insya-Allah kalau para peserta anda semua ingin mendapatkan sebarang update berkenaan dengan program daripada kami selepas ini, bolehlah follow IG, Facebook ataupun Telegram Muassis Consultancy. InsyaAllah kami akan berkongsi, kami akan mengadakan pelbagai program yang dapat memberikan manfaat terutamanya kepada mahasiswa ataupun bakal-bakal mahasiswa. Jadi insyaAllah sebelum kita bersurai ni, insyaAllah nanti ketika mana nak keluar nanti, teknikal akan berkongsi satu link untuk isi feedback. Teknikal akan berkongsi satu link untuk isi feedback. InsyaAllah anda semua boleh isilah link tersebut. Dan insyaAllah kita akan beri free gift ebook daripada pihak kami kepada siapa yang mengisi barang tersebut. Jadi sekiranya tiada apa-apa, saya mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua yang datang pada malam ni. Semoga kita semua mendapatlah, tak dapat banyak, dapat sedikitkan manfaat daripada apa yang kita dengar pada malam ini. Jadi sebarang kekurangan daripada pihak kami mohon maaf. Dan juga sebarang penambahbaikan bolehlah disampaikan melalui Google Form pendaftaran, Google Form feedback yang diberikan sekarang. Jadi insya-Allah kita tutup dahulu program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'asina al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Adib. Terima kasih semua. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my full of